Hai, hari ini kita akan belajar subjek pendidikan moral, iaitu nilai hemah tinggi. Nilai hemah tinggi. Mari kita tengok apa maksud nilai hemah tinggi. Maksud nilai hemah tinggi ialah beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Kita mesti beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Bagaimana? Pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Contoh, jika kita hendak panggil kawan, kita panggil kawan dengan panggilan nama kawan tersebut. Kalau tidak tahu nama, kita panggil kawan. Panggil macam itu contoh. Jangan kita panggil oi. Tak boleh lah. Itu tidak sopan. Kedua, mengamalkan budi pekerti mulia. Sebagai contoh, kita datang ke sekolah. Yang bawa kita pergi ke sekolah, hantar kita balik rumah makcik. Sebelum kita turun dari kenderaan, kita mesti ucap kepada makcik, terima kasih makcik sebab ambil saya. Kalau tak nak panjang-panjang, ucap terima kasih saja kepada makcik. Itu sebagai contoh mengamalkan budi pekerti mulia. Sentiasa mengucapkan terima kasih. Ketiga, tidak menyinggung perasaan orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain. Contoh, kalau kawan pakai kasut salah, kasut dia terbalik ke, tegur kawan secara perlahankan suara. Jangan besarkan suara, lepas tu ketawakan kawan. Tidak boleh. Kita mesti tegur secara sendirian dengan kawan. Kawan, kasut awak salah. Cakap macam itu. Seterusnya yang keempat, menghormati orang lain. Menghormati orang lain di sini. Contoh, di rumah awak. Tidak boleh membuat bising. Terutamanya pada waktu malam. Waktu malam, jiran kita hendak tidur. Kita janganlah buka muzik kuat-kuat. Itu sebagai salah satu contoh kita mengamalkan nilai hemah tinggi. Kita mesti hormat juga orang lain. Kepentingan mengamalkan nilai hemah tinggi. Kepentingan pertama, untuk menjaga perasaan orang lain. Kedua, menjalin hubungan yang mesra. Ketiga, supaya dapat diterima dan dihormati orang lain. Keempat, lebih berkeyakinan untuk berinteraksi. Kesimpulannya, nilai hemah tinggi ini merupakan cerminan diri kita. Kita mesti beradab sopan, mesti berbudi pekerti, barulah orang akan hormat kita. Orang akan bercakap baik dengan kita. Jika kita perlu pertolongan, orang akan tolong kita. Itu pentingnya kita mesti ada nilai hemah tinggi ini. Ada sikap sopan santun dan budi pekerti. Jika kita beradab sopan,
orang akan suka kita, akan bantu kita, akan tolong kita. Latihan. Pertama, latihan pengukuhan bersama. Arahannya, padankan gambar dengan tutur kata yang sopan. Tutur kata yang pertama. Tolong ulang semula. Mana satu gambar yang sesuai? Nombor 3. Nombor 3. Jika kita tidak dengar apa yang kawan cakap, kita akan beritahu dia tolong ulang semula. Itu bahasa yang sesuai, tutur kata yang sopan. Yang kedua, terima kasih. Ini buku kamu. Mana satu gambar yang sesuai? Nombor 4. Gambar pada nombor 4. Kita sudah pinjam buku kawan. Kita mesti ucap terima kasih. Tutur kata yang ketiga. Hello, selamat pagi. Saya Fika. Mana yang sesuai? Gambar nombor 1. Jika kita menelpon orang lain yang tidak pernah kita hubungi, pertama kita mesti ucap salam. Selamat pagi kah? Salam sejahtera. Saya Fika. Perkenalkan diri. Tutur kata yang keempat. Cikgu, izinkan saya ke tandas. Gambar nombor 2. Jika hendak ke tandas, tolong angkat tangan dan beritahu cikgu. Bukan terus pergi ke tandas. Mesti minta izin dahulu. Latihan kedua. Pengukuhan bersama. Arahannya, pilih tutur kata berdasarkan situasi di bawah. Kita bacakan tutur kata tersebut. Selamat pagi, cikgu. Terima kasih, pakcik. Cikgu, izinkan saya ke tandas. Saya minta maaf. Mari kita tengok gambar nombor 1. Gambar nombor 1 ini situasi di dalam bas. Perkataan yang sedia ada ialah sama-sama. Selalunya apabila kita ucap sama-sama, sebelum itu pihak lain akan ucap terima kasih. Terima kasih kawannya sama-sama. Oke, jadi nombor 1 ini jawapan dia terima kasih pakcik, dan pakcik tersebut mengucapkan sama-sama. Gambar yang kedua. Situasi yang kedua. Situasi antara murid dan guru. Guru tersebut mengucapkan selamat pagi Mary. Jadi, tutur kata yang sesuai untuk nombor 2 ini, selamat pagi cikgu. Dan cikgu pun akan balas, selamat pagi Mary. Situasi yang ketiga. Kamu boleh ke tandas, Rajesh. Untuk itu, tutur kata yang sesuai, cikgu, izinkan saya ke tandas. Baru cikgu cakap, kamu boleh ke tandas. Yang keempat. Tutur kata yang sesuai di sini ialah
Saya minta maaf. Apabila kawan cakap minta maaf, kita akan cakap semula. Tidak mengapa, Bawani. Cakap macam itu. Jangan kawan minta maaf, awak pun marah kawan. Tak boleh. Jika kita melakukan kesalahan, seperti gambar nombor 4 ini menjatuhkan makanan kawan dia, kita mesti minta maaf. Terpijak kaki kawan kau, mesti minta maaf. Tertumpah air, mesti minta maaf. Sentiasa minta maaf jika melakukan kesalahan. Latihan ketiga, latihan secara individu. Arahannya, sila ikut petuturan di bawah, rakam dan hantar video. Murid dikehendaki menyebut, "Selamat pagi, Cikgu. Terima kasih, Ibu. Cikgu, izinkan saya ke tandas. Saya minta maaf. Boleh tolong saya?" Tolong senyap kawan-kawan. Cuba amalkan tutur kata yang sopan, yang beradab ini. Kemudian sila rakam dan hantar video tersebut. Dan jangan lupa amalkan tutur kata yang sopan ini dalam kehidupan seharian. Pada pembelajaran kali ini, kita telah belajar tentang nilai hemah tinggi. Hemah tinggi. Dengan itu, kita mesti beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian. Sentiasa menggunakan bahasa yang sopan, tingkah laku yang baik, dengan menghormati orang lain. Sekian sahaja pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.